Okay, kalau okay, tapi nak join, keep on coming and joining us today. So insyaAllah kalau apa kita mula dulu. Okay, so first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang mendengar FB Live kita pada hari ini, dan juga yang like dekat Facebook kita, Poliklinik Anur Eco Central dekat Facebook dan sebagainya. Okay, so saya Dr. Alia Azizul daripada Poliklinik Anur dekat Eco Central. So hari ni seperti kita tahu, kita ingin share sedikit lah pasal apa? Pasal puasa lah, basically pasal penjagaan kesihatan semasa bulan Ramadan. Okay, so basically kita tahu kita semua umat Islam akan menjalankan ibadah puasa dah pada hari Ahad ni kan, 3 hari bulan April. So seperti kita tahu, puasa ni bukan sahaja dengan agama Islam, malah kaum-kaum dan agama lain juga ada puasa mereka sendiri. Tapi kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan berpuasa sepenuhnya lah semasa dalam bulan Ramadan, kecuali yang ada keuzuran. Okay, so puasa kita sebenarnya ada tak siapa-siapa yang dah kira dah berapa lama yang kena puasa untuk sehari ni kan? So sehari kalau kita ikutkan dalam bulan Ramadan, kita actually puasa subuh sekarang lebih kurang 6 suku lah kalau ikut area Bangi Kajang macam ni, sampailah ke 7.28 minit malam around that. So dalam 13 ke 14 jam berpuasa dalam sehari. Ada orang berpendapat, betul ke seorang manusia ni boleh berpuasa? Tak efek ke kesihatan? Dan adakah ia memberi sebarang benefit ataupun kebaikan kepada diri ni? Selain daripada mendapat lapar dan dahaga kan? Sebenarnya ada. Okey, dalam berdasarkan kajian pada tahun 1994 lah, dalam satu kongres antarabangsa yang diadakan di Casablanca dekat Morocco. Kat situ dia menghimpunkan ramai doktor-doktor, pakar-pakar perubatan lah. Diorang telah membentangkan 50 kertas kerja yang membincangkan tentang kesihatan dalam Ramadan. Dan pada masa itu dapat di-sharekan lah, dapat dibuktikan bahawa sebenarnya puasa ni memberikan banyak benefit. Bukan sahaja ia adalah kewajipan sebagai seorang Islam, tapi dia memberikan banyak benefit kepada seorang manusia itu sendirilah. Okay, siapa yang kat sini memang join diet, mesti macam tak lekang daripada intermittent fasting kan. Macam words tu dah familiar, dah terkenal, dah selalu dengar kata intermittent fasting. So fasting tu sendiri bermaksud berpuasa. So kena tahu apa sebenarnya maksud berpuasa. So berpuasa dalam definisi Islam tu lah, tak boleh makan dan minum dan bukan perkara-perkara yang Allah larang. Tapi secara medically-nya, kalau kita berpuasa tu maksudnya kita tak makan dan minum, dan kita telah memberikan rehat kepada badan kita daripada mencerna makanan yang kita makan dan minum itulah. Alright, so the first kali kita kena berpuasa 14 jam. Boleh imagine tak? Lama kan? Tapi kalau yang sibuk bekerja tu, kejap-kejap tengok dah pukul 7 dah buka puasa dah. So apa benefit yang kita dapat daripada puasa ni selain daripada pahala? So yang first kali, puasa ni dia akan membantu untuk orang yang ada risiko kencing manis menstabilkan kadar gula di dalam badan dia. Okey, saya nak bawa anda semua ke satu cerita. Bayangkan macam mana proses makanan tu diserap di dalam badan. Alright, so basically saya ada seorang sahabat saya di sini. So basically kita bayangkan sekeping roti lah. Okay, kita bayangkan whole meal bread lah kan, sihat sikit kan, roti perang. So bila kita makan roti tu, dan dia akan turunlah daripada mulut dan akan masuk ke dalam perut, akan dicerna dan diproses. So setiap makanan, especially roti, dia berasal daripada karbohidrat. Karbohidrat akan dicernakan dan yang terakhir sekali akan dipecahkan menjadi glukos ataupun bahasa mudahnya gula. So gula itu akan diabsorb ke dalam intestin. Intestin ni adalah intestin lah, intestin, dan akan dimasukkan ke dalam salur darah. So gula yang baik dalam salur darah. Sebab itu kalau orang kencing manis, kita cek gula, contoh gula dalam badan dia tinggi kan. Alright, so gula tu dia tak akan stay dalam salur darah sahaja, dia diperlukan oleh badan kita. Gula tu penting untuk badan kita produce tenaga lah untuk kita buat kerja-kerja seharian. So macam mana sebenarnya gula dalam salur darah yang dah diabsorb kat dalam intestin tu akan pergi masuk ke dalam sel badan untuk menghasilkan tenaga. Cara dia adalah dengan insulin. So insulin tu
diproduce oleh pancreas dekat sini, dekat bawah perut. Pancreas ni akan menghasilkan insulin. So insulin ni dia akan dirempeskan, badan kita akan macam bagi indikator gula dalam badan tinggi. So insulin akan automatic di-releasekan oleh pancreas. Dan insulin ni dia sebagai kunci lah, dia akan membuka pintu dan glukos, gula itu dalam saluran darah dia akan berpindah masuk ke sel-sel badan dan digunakan untuk berikan tenaga kepada manusia. So bila berpuasa, untuk orang yang ada risiko kencing manis seperti obesity, satu lagi family history, umur yang meningkat dan sebagainya. So bila lah tak makan, so tak adalah glukos. So insulin ni dia ada masa dia untuk berehat. Pancreas ada masa dia untuk berehat. Kalau lah kita tak berpuasa, setiap hari kita makan. Contohlah, orang yang tidak mempunyai masa makan yang tetap. Breakfast makan, pukul 10 pagi makan, pukul 2 makan, pukul 6 petang tea, dinner, lepas tu malam before tidur moreh. So basically 6 bil sehari contohnya. So pancreas dia non-stop kena produce insulin untuk meng-counter gula yang tinggi dalam salur darah kita lah, yang dihasilkan daripada makanan yang kita makan tu. So basically dia dah stop, dia akan menyebabkan insulin resistant. So bila insulin resistant ni kita kena check doktor, kena makan ubat kencing manis dan sebagainya. So basically puasa dia pertama sekali untuk yang ada risiko kencing manis, dia akan mengurangkan insulin resistant. Dia menstabilkan, mengharmonikan sistem peremesan insulin dalam badan kita. Okay? So untuk orang yang pregnant, orang yang untuk elak GDM, so sangat bagus puasa ni. Kalau boleh puasa, cuba puasa selagi tidak menghalang dan menyebabkan kemudaratan kepada ibu dan baby, kena cuba puasa. InsyaAllah dia akan membantu mengurangkan risiko mendapat gestational diabetes GDM. Alright? So yang kedua sekali, puasa ni macam saya sharekan tadi, dia bukan dapat menstabilkan insulin dalam badan. Yang kedua, dia dapat mengurangkan juga kolesterol dengan cara kita dapat mengurangkan makan makanan yang tidak sepatutnya. Contoh, bila kita berpuasa, kita akan sahur dan kita akan berbuka puasa. Usually makanan yang kita ambil itu insya-Allah seimbang. Nanti saya akan explain dah kejap lagi makanan yang seimbang dan sepatutnya kita makan waktu bersahur dan berbuka macam mana. So bila kita makan proper meal, actually kita punya metabolism badan kita pun react normal. Okay, kira bila kita makan tu kalori intake kita normal, maksudnya within good range, and then kita kurang menghasilkan lemak-lemak yang berlebihan. Alright, so seterusnya dapat mengurangkan berat badan, dan dengan mengurangkan berat badan dapat mengurangkan risiko sakit jantung, kencing manis, buah pinggang dan juga sebagainya. Okay, ada soalan ke nak tanya? So saya boleh tanya soalan kita santai-santai saja petang ni. Alright. So ada juga yang di-sharekan oleh satu artikel ni yang sangat menarik lah. So bila kita berpuasa juga, badan kita bila kita berpuasa, so badan kita tak memerlukan energi. So energi yang saya ceritakan tadi daripada glukos kan, dia masuk ke dalam sel-sel badan, diperlukan untuk energi. So bila kita berpuasa, kita punya energy requirement kurang. Okay, dan kita tak ada makanan untuk pecah untuk menjadi energi itu. So apa yang kita buat adalah, badan kita buat adalah dia akan menggunakan term dia gluconeogenesis. Dia akan buat sendiri glukos, energi itu daripada fat yang disimpan di liver dekat kita punya hati. So fat dalam hati ni dia ada fat, ada amino acid, dia ada lactate. Benda tu dia akan convert into glucose untuk jadi energy. So dia basically dia fat burner lah. So dia akan membantu kita untuk mengurangkan berat badan dan mencapai BMI yang ideal lah untuk siapa yang BMI lebih daripada 25 ke atas. Okay? Alright. Satu lagi saya nak share juga, bila body kita time berpuasa, kita conserve more energy. Kita conserve energy during fasting lah. So kita punya basal metabolic rate ni dia akan lebih efficient. Metabolism badan lebih efficient.
Seterusnya menyebabkan jantung kita slow down. Maksudnya adalah dia tak macam anxious macam tu, tak jatuh laju. Blood pressure, tekanan darah kita pun akan lebih terkawal lah kalau siapa ada masalah hypertension. So it a relaxed mode lah. Alright. Ada juga yang mengatakan bahawa bila kita berpuasa ni, kita dalam mild stress tau. Term dia mild stress. Sama juga macam kita pergi exercise. Contohlah seorang pergi exercise, cycling ataupun jogging. So it's a stress induced activity. So stress induced activity ni bagus in term of bila dia stress, kita put some stress into badan kita. Actually badan kita boleh achieve more than apa yang dia ada daripada sebelum ni. Okay, faham tak? Okay, so hopefully kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Beauty Nadia, boleh cucuk vaksin tak masa berpuasa? Memang bolehlah sebab vaksin adalah intramuscular dalam otot. So dia takkan pergi ke darah dan mengejamkan. So dia memang bolehlah untuk ini injection yang masuk ke dalam otot, intramuscular. Alright? Okay, and then kita nak share sedikit. Puasa ni juga dia akan membantu sistem pemulihan badan. Kalau kita makan, perut dan usus kita akan stop proses. So kiranya kat sana akan macam mana, kiranya dia adalah badan kita akan fokus untuk aktiviti penghadaman macam tu. Tapi bila kita berpuasa, kita put a rest dekat kita punya sistem digestion. So dia akan lebih fokus kepada immunity, pemulihan ketahanan badan dan sebagainya. So serta orang cakap, ada research menunjukkan orang yang ada masalah usus bila berpuasa sebenarnya lebih baik. Usus dia kelihatan lebih baik after berpuasa. Alright. So berat badan tu, okay, saya get back balik yang pasal berat badan dia puasa ni dapat mengurangkan berat badan tu. Ada ada research yang mengatakan bila berpuasa seharian, okay, kita, kalau orang tu berpuasa tempoh 12 ke 24 minggu, seorang tu dapat mengurangkan berat badan 8 ke 16%. Bayangkan. So untuk siapa yang memang on diet plan tu kan, kena ambil serius lah. Waktu puasa ni tanyalah kita nak perbaiki dan improve berat badan kita lah supaya kita dapat capai berat badan yang ideal. Alright? Okay. Kemudian ada juga yang mengatakan penghasilan hormon anti penuaan bila kita puasa, growth hormone akan meningkat. So dia akan bersama juga anti penuaan lah. So kita akan lebih sihat lah. Alright? Okay. So tapi kena ingat, bila orang yang nak berpuasa ni, dia kena fikir dan kena plan. Memang kita ada banyak benefit kan, tapi kita tak boleh nak go into that without any planning. Especially seorang pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, yang berisahkan sikit lah kencing manis lah. Alright. Okay, bila kencing manis ni kena selalu jumpa doktor lah kalau kita tak tahu nak adjust kita punya insulin tu macam mana. Okay. Dia memang boleh ambil tapi kena adjust. Dan disarankan walaupun puasa, kita kena buat SMBG, self monitoring blood glucose dekat rumah lah 3 kali sehari, iaitu lepas sahur pagi tu, 2 jam lepas sahur, and then setengah jam lepas berbuka, untuk kita tengok kita punya requirement insulin dan macam mana cara pemakanan kita. Alright. So apa lagi tips mengurangkan berat badan masa bulan puasa? Ada orang cakap bukan sekadar berpuasa je, tapi makan bila time buka puasa tu macam kalah hari-hari yang sebelum tak puasa ni. So basically kena healthy diet tu kena terus amalkan. Ada yang mengatakan kena still exercise. Boleh exercise 6.30 sampai pukul 6.45, pukul 7 macam tu. Exercise tu kena 150 minit per week, 2 jam setengah. Requirement lah untuk mengurangkan berat badan. Okay. So kalau makan tu macam mana, pemakanan dia macam mana? Suku bagi saya lah, suku-suku separuh lah. So kena make sure makanan yang kita ambil tu ada karbohidrat. Kalau yang memang nak turunkan berat badan, kawal gula betul-betul, boleh try lah brown rice, brown bread dan sebagainya. Ada protein, dan jangan lupa untuk sekalikan buah-buahan dan juga sayur-sayuran lah. Okay, tu kena large portion, bukan large maksudnya sayur-sayuran tu kena lebih banyak daripada portion karbohidrat dan protein tu sendiri. Okay, kena kurangkan air manis, kena banyakkan minum air kosong ataupun air buah tanpa gula, especially orang yang kencing manis.
Kalau beli susu tu, make sure beli susu yang rendah lemak. And then kena berhati-hati pada saiz hidangan tu. Takutkan kita makan portion kita sebelum ni okey je, tapi bila dah lapar sangat sebab puasa, kita tend untuk makan banyak, double than the required amount. Time tu pun kalori kita pun actually dah lari lah daripada yang sepatutnya. Okay? Alright. So, okay, saya buka kepada soalan. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Saya tengok balik. So, Cik Najib saya ni bulan puasa memang boleh buat swab lah, tak ada masalah sebab dia tak mengejangkan. Lagipun kita tak makan pun swab tu kan, dia just letak je dan benda tu pun tak macam kita korek telinga yang sampai menghayalkan dia batal puasa kan. Tapi bila kita swab tu rasa insyaAllah tak hayal kot sebab sakit kan. So insyaAllah lah boleh saja, tak ada masalah. Boleh membatalkan puasa penggunaan inhaler. Okay, untuk penggunaan inhaler ni nanti saya confirmkan balik boleh ke, nanti saya akan reply balik di ruang komen. Setahu saya boleh, tapi sebab inhaler tu akan ada rasa kelat-kelat sikit kan, dekat tekak kan. Kalau kelat-kelat tu kita komoh dan sepatutnya bolehlah komoh dan mudah lah. Tapi saya rasa inhaler tak mengenyangkan pun, dan kita ambil inhaler pun bukan dengan tujuan nak mengenyangkan. Sebab kena ingat maksud puasa tu sendiri adalah bila kita makan dan minum untuk tujuan mengenyangkan lah. So bila inhaler ni dia lebih kepada keselamatan kita punya pesakit. Bagi saya tak batal puasa, tapi saya akan get back balik lah tu Puan Balqis Syahirah. Nanti saya akan reply dekat ruangan komen, okay? Alright. So untuk Puan Iziana, ibu mengandung berapa bulan yang disarankan untuk puasa? Sebenarnya boleh berpuasa daripada awal mengandung sehingga melahirkan pun. Cuma kadang-kadang bila orang yang ada kencing manis, GDM dalam pregnancy ni, bila dah masuk trimester akan rasa cepat penat, rasa hypo lah, rasa macam nak hitam dan sebagainya. Itu memang diwajibkan untuk buka puasa. Okey, tapi untuk kes-kes macam tu kena refer maksudnya kena tengok balik sebab kes macam tu memang wajib untuk buka, diharuskan untuk buka puasa, tapi kena qada baliklah puasa. Alright, pada hari-hari yang mendatang lah. So satu lagi kena tahu juga apa simptom-simptom kurang gula untuk orang kencing manis, sebab ini adalah topik kesihatan. So saya bawa komen adalah kencing manis lah, sebab kencing manis and Ramadan tu benda yang tak boleh nak dipisahkan, especially kalau di luar negara kan. Di luar negara susah sikit, macam mereka doktor-doktor kat sana tak faham pesakit-pesakit Muslim yang ada kencing manis. Tapi sebenarnya dia memang boleh manage lah, malah dia membantu actually. Dan tapi orang yang kencing manis kena watch out lah untuk sign apa yang dia kena buka puasa. Itu hypoglycemia. Hypo tu bila kurang gula, rasa sesak nafas, rasa peluh, menggigil, sejuk, nak muntah, nak hitam, jatuh laju dan sebagainya. Tu kena check gula supaya okey, ataupun terus buka puasa, tak perlu nak check gula, terus buka puasa dan tengok simptom tu dia resolve ke tidak. Okey, tu kena watch out lah benda-benda macam tu. InsyaAllah apa yang Allah sarankan, apa yang Allah suruh tu insyaAllah memberikan manfaat kepada kita lah as manusia sebagai hamba Allah untuk mengejar takwa tu sendiri, puasa tu sendiri. Tapi di samping tu ada juga banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi untuk golongan yang tak mampu dan ada keuzuran syar'i, insyaAllah dibolehkan untuk berbuka puasa. Alright? Okay, ada soalan lagi ke sebelum saya tutup sesi kita pada hari ini? So kalau tak ada lagi, saya ingin mengucapkan saya daripada Polyclinic Adur Rekor Central ingin mengucapkan selamat yang bulan Ramadan kepada semua kenalan, semua pesakit-pesakit kita, semua staff-staff dan siapa saja umat Islam di seluruh Malaysia ini. InsyaAllah semoga puasa tahun ini membawa lebih makna kepada kita. So satu lagi, sebab dah tak PKP, bazar dah buka semua, so kena watch out untuk kesihatan. Di samping meraih redha Allah dan juga pahala, insyaAllah kita doa supaya puasa ni benefit diri kita juga. Okey, supaya lebih banyak beramal. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah.